Malaysia dikenali sebagai negara yang berbilang kaum. Kaum-kaum yang terdapat di Malaysia termasuklah Melayu, Cina, India, masyarakat Sabah dan Sarawak. Setiap kaum mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Di sini kami ingin berkongsi mengenai kisah kedatangan kaum Cina dan sejarah hidup mereka yang berada di tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Semenyih merupakan salah satu daerah yang terletak di negeri Selangor. Ia telah menjadi salah satu tempat yang dipilih oleh British untuk membawa masuk kaum Cina sewaktu penjajahannya. Ini adalah kerana Semenyih mempunyai kawasan-kawasan lombong dan ladang-ladang estate yang telah menjadi tumpuan ekonomi semasa penjajahan British. Faktor ekonomi merupakan pendorong utama kemasukan imigran dan ditambah lagi dengan pemerintahan kuasa British. Pada awal tahun 1920-an, masyarakat Cina dari wilayah Kauntung Cina dibawa masuk oleh British untuk bekerja di lombong biji timah. Penduduk Cina yang mendiami kawasan Semenyih adalah berasal dari pelombong-pelombong biji timah, penori getah, pekerja balak, penjual dan lain-lain. Kemajuan ekonomi akibat pelombongan biji timah dan penanaman pokok getah menarik ramai pendatang Cina. Mereka akhirnya menjadi penduduk tetap di Semenyih. Seperti yang anda boleh saksikan sepanjang perjalanan di daerah Semenyih ini, anda akan berpeluang mendapat melihat Nirvana Memorial Park Semenyih yang dikatakan merupakan Memorial Park yang terbesar di dunia. Dahulunya, Nirvana Memorial Park Semenyih ini adalah kawasan estate di mana mereka bekerja sebagai penori getah dan dipercayai mereka juga bekerja di gedung getah yang dibina oleh British. Mengikut sejarah yang berlaku pada sekitar tahun 1948, darurat telah diisytiharkan oleh British kerana Kampung Kacau telah dikenal pasti sebagai tempat persembunyian tali barut pengganas komunis. Oleh disebabkan itu, British mengambil langkah drastik untuk menghalang penduduk Cina di kampung ini daripada terus memberi bantuan kepada mereka kerana masyarakat Cina pada masa itu bersimpati dan menyokong pihak komunis. Pihak komunis juga semakin mengganas dan mereka membakar kapal korek biji timah, ladang-ladang getah milik British yang dikenali sebagai ladang Dominion, dan mereka melakukan serangan hendap lalu membunuh penduduk tempatan pada waktu malam. Akibatnya, pihak British mengambil keputusan untuk membakar kampung mereka. Sebelum membakar pekannya keseluruhan kampung berkenaan, pasukan keselamatan mengarahkan penduduk tempatan dan juga masyarakat Cina setinggan untuk berpindah ke kampung baru Semenyih. Akhirnya, sebahagian daripada mereka menjadi penduduk tetap di penempatan tersebut. Tokong Sak Datuk Broga telah dibina sejak 150 tahun yang dahulu. Agama yang dipercayai oleh masyarakat Cina di sini ialah agama Tao. Dari segi etimologi, perkataan Taoism berasal dari kata akar Tao yang diterjemahkan dari perkataan bahasa Cina Dao yang erti hurufnya bermaksud jalan atau cara. Taoism pada asasnya adalah satu aliran pemikiran dalam falsafah Cina. Pada masa yang sama, Taoism dipraktikkan sebagai satu bentuk agama dalam masyarakat Cina. Ia juga berkait rapat dengan tradisional dan kebudayaan masyarakat Cina di Malaysia. Tokong yang berada di belakang Guan Yin ini adalah kepunyaan Dewa Guan Yin. Masyarakat Cina mempercayai bahawa Dewa Guan Yin adalah dewa yang penyayang dan disebut juga sebagai Goddess of Mercy di dalam perkataan bahasa Inggeris. Dewa Guan Yin dianggap sebagai dewa yang utama oleh pengganut agama Tao. East Coast.
Dragon Head Turtle membawa emas dan duit. Menurut Feng Shui, patung ini boleh menjadikan seseorang itu lebih tenang, mendatangkan kekayaan dan kemewahan. Tortoise tu ada sana. Tortoise dia pegang balik ada duit wang banyak. Dia itu belakang dia tarik dengan wang. Itu makna kata wang. Dia tarik banyak-banyak wang bagi sama orang. Jambatan ini dipanggil sebagai Jambatan Nirvana. Ia adalah untuk memudahkan penganut agama Tao sembahyang di tokong Dewa Sun Gukong melalui cerita Journey to the West. Sun Gukong amat gagah, senang sekali mengangkat tongkat sakti Ruyi Jingubang yang beratnya 13.500 kati. Sun Gukong adalah seorang pejuang mahir yang mampu melawan panglima-panglima hebat di kayangan. Dia juga menghafal berbagai mantra dan menghembuskan angin, membelah air, menyulap lingkaran lindungan. Itu apa dewa? Itu bukan dewa, itu yang besarnya itu monyet, itu boleh katakan itu satunya ni tekong juga, Cina punya tekong. You ada nampak tu wayang tadi biasanya kadang-kadang ada buat tu wayang. Maknanya silai lah. Kuat dia. Kuat kan? Itu angkatnya besi yang boleh kasih panjang. Itu Kasih pendek. Jenis kedua saja. itu makna itu kalau kera tu dia boleh bagi macam-macam lah. Kita orang Cina cakap dia boleh bagi buat macam 72 jenis barang yang apa dia suka dia boleh buat. Itu makna lah, makna sajalah. Dia memang makna ni macam cakap. Dewa Jiang Tiagong ialah dewa yang menjadi contoh kepada penganut agama Tao kerana melalui sikap kesabarannya. Atek duduk kan. Itu dia pancing ikannya. Itu pancing ikannya itu. Itu orang. Tapi dia banyak tua baru ambil bini 80 tahun baru kahwin. Kenapa ada dia kat situ? Dia punya pancing lah, tak sampai airnya tau. Dia pancing ni macamnya, bukan ni macamnya. Kalau ikan mau mali. Ikan tak mau mali, dia pun tak. Dia ni Dia punya lebih kurang pancing ni dia macamnya. 3 kaki jauh dari ayak. Kalau itu ikan, kalau ingat nak pergi makan dengan pancing, dia sendiri Pergi akan naik sendiri naik lah. sendiri pergi makan itu pancing. Tadi Macam kita tak Cina dapat cakap dia tunggu lah, duduk hari-hari sana dia tunggu. Sabar lah. Kena sabar lah, pelan-pelan pagi duduk dia tunggu. punya ada naik Itu dia kena duduk sana. boleh tahan api. Sabar, sana kena duduk sabar dia. baru boleh dapat itu ikan. Kalau dia tak sabar, apa pun tak dapat. Itu dengan Audio makna Jungle. macam saja. Sebelum memasuki ruang pagar naga, terlihat dua dewa yang sedang berada di antara kiri dan kanan. Penganut agama Tao mempercayai bahawa dewa-dewa tersebut dibina di situ bagi menjaga persekitaran tokong itu. Naga Cina ialah makhluk legenda dalam mitos dan budaya rakyat Cina. Simbolik pagar naga Cina yang berada di sini ialah bermaksud kuat dan teguh. 12 haiwan yang berada di tokong ini merujuk kepada kepercayaan masyarakat Cina. 12 haiwan ini ialah 12 zodiak Cina. Zodiak Cina yang digunakan untuk menamai tahun-tahun dalam kalender Cina. Dipercayai bahawa setiap haiwan ini dikaitkan dengan sifat-sifat kepribadian yang tertentu. Pada hari Minggu, selalunya penganut agama Tao akan ke tokong untuk sembahyang. Waktu mereka sembahyang hanya satu kali di dalam sehari, sama ada pagi, petang atau malam. Kebiasaannya mereka akan sembahyang di tokong sebelum memasuki untuk sembahyang. Selalunya penganut agama Tao akan meminta restu dahulu dari Dewa Guan Yin sebelum melangkah ke tempat suci mereka.
Di sini, kita boleh lihat ramai penganut agama Tao akan membuka kasut bagi menghormati tokoh ini. Tokoh ini menempatkan Dewa Sak Nato. Dewa Sak Nato ini selalunya berada di sekitar mana-mana kerana kepercayaan mereka menganggap Dewa Sak Nato menjaga tempat mereka. Selalunya, penganut agama Tao akan meminta hajat untuk nombor bertuah, keselamatan ahli keluarga dan kesihatan diri. Setelah mereka sembahyang di tempat suci, mereka akan pergi ke dewa yang lain dan akhir sekali mereka akan sembahyang di hadapan Dewa Guan Yin bagi menentukan nasib mereka melalui colok dan hajat mereka akan tercapai. Batang-batang colok dengan berbagai ukuran dipacakkan pada tempat colok setelah selesai upacara sembahyangnya. Asap daripada colok yang berwarna biru keunguan adalah dari doa-doa mereka supaya sampai ke langit, iaitu tempat di mana para dewa bersemayam. Take a walk in the park, holding hands in the dark, steal a kiss beneath